Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video ini, cikgu akan terangkan tentang 8.2 kesan daya bahagian B. Okey, objektif untuk video ini ada 3 sahaja. Yang pertama, murid perlu hubung kait ketumpatan dan juga daya apungan. Yang kedua, murid boleh mengira ketumpatan. Yang ketiga, murid boleh membuat kesimpulan sama ada sesuatu objek itu akan terapung atau tenggelam berdasarkan ketumpatan objek itu. Okey, seterusnya kita tengok objektif kita yang pertama dulu. Okey, ketumpatan dan daya apungan. Apa hubungan dia? Yang pertama, kamu kena tahu bahan atau objek yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, yang kedua, objek yang lebih tumpat daripada cecair, lebih tumpat dari cecair akan tenggelam dalam cecair itu. Manakala objek yang kurang tumpat pula akan terapung di permukaan cecair. Objek ini pastinya kena kurang tumpat daripada cecair, baru dia akan terapung dalam cecair itu di permukaan. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana untuk mengira ketumpatan sesuatu objek itu. Okey, kalau kita di sekolah kita akan buat uji kaji inilah. Okey, so cara untuk kira ketumpatan kamu kena tahu unit dia ni ya, GCM negatif padu. Cara untuk kira ketumpatan adalah GCM perlu dibahagi dengan isi padu. Okey, katakanlah untuk buat uji kaji tu kita gunakan saiz objek yang sama. Ni saiz objek yang sama. Okey, bentuk kuboidnya yang sama. So dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tinggi dia samalah untuk setiap objek. Objek yang kita gunakan dalam uji kaji ini adalah kayu, kuprum dan juga gabus. Perlu diingat dia punya saiz semuanya sama. Okey, so kita akan timbang dahulu setiap objek ni. Kita timbang menggunakan apa? Menggunakan ratchet spring lah. Kalau dalam uji kaji kita di sekolah kan. Okey, so didapati bahawa GCM, di mana unit untuk GCM adalah kg. Okey, adalah 2.99 untuk kayu. Kuprum 72.2 kg, gabus 1.67 kg. Okey, macam mana nak kira isi padu? Isi padu unit dia cm padu. Okey, so cara untuk kira isi padu mudah sahaja. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, di mana di sini kita gunakan saiz yang sama. So panjangnya adalah 2, lebar dia pun 2, tingginya pun 2. Okey, so darabkan saja dapatlah 8 cm padu. Okey, kita gunakan semua saiz sama, so semuanya 8, 8, 8. Okey, jadi kita dah ada semua maklumat ni, dah ada 2 maklumat ni, kita boleh kira ketumpatan. Okey, di mana unit dia GCM negatif padu. Okey, nak kira ketumpatan mudah sahaja. GCM kita bahagikan dengan isi padu. Okey, tekan kalkulator 2.99 bahagi 8. So berapa jawapannya? Okey, dapat jawapannya 0.37. Okey, yang ni pula kita bahagikan GCM ni dengan isi padu yang ini. Okey, dapat 9.03. Okey, yang ini pula GCM untuk gabus 1.67 kita bahagi dengan 8 dapat 0.21. Okey, unit dia ni lah. Okey, so kita dah dapat dah, kita dah tahu dah cara untuk mengira ketumpatan. Okey, seterusnya, okey, cuba murid-murid tengok video ini ya. Dan kita kaitkan video ini dengan tadi, ketumpatan yang kita kira tadi. Okey, perhatikan. Ini adalah kayu, ini adalah kuprum, ini pula adalah gabus. Okey, setelah dikira ketumpatan tadi, okey, kayu tadi adalah 0.37. Okey, ini pula kuprum. Kuprum adalah 9.03 ketumpatan dia. Okey, gabus 0.21. Okey, semua ni unit dia sama. Okay, jangan lupa kalau buat pengiraan,
Jangan tinggalkan unit, kena tulis unit. Okey, so kamu tahu ketumpatan air. Sebab ini kita nak tengok dia di dalam cecair ni. Cecair ni adalah air. So ketumpatan air bersamaan dengan 1 GCM negatif padu. Okey, so kalau kamu tengok mana yang kurang tumpat berbanding air, antara ketiga-tiga objek mana yang kurang tumpat daripada air. So inilah dia kurang tumpat daripada air. Okey, perlu diingatkan sekali lagi, objek yang kurang tumpat daripada air akan kesimpulannya apa? Objek yang kurang tumpat daripada air akan terapung di permukaan air ni. Manakala objek yang lebih tumpat dia akan tenggelam. Okay, kat sini objek yang lebih tumpat ada satu sahaja yang lebih tumpat daripada air. Ini sahaja 9.03. Okay, dia lebih daripada satu kan. Cecair ini 1.0. Jadi disimpulkan dekat sini kuprumnya akan tenggelam sebab ia lebih tumpat. Yang kurang tumpat hanyalah kayu dan juga gabus. Okey, seterusnya kita tengok pula aplikasi ketumpatan yang objektif yang terakhir. Aplikasi ketumpatan kita tengok pada kapal kargo lah. Kapal kargo yang berlayar di lautan. Kapal kargo ni kapal yang bawa barang-barang banyak kat belakang dia tu. Okay, so kita tengok. Kamu kena tahu ketumpatan air laut berbeza dekat dalam dunia ni. Okay, sebab apa ketumpatan air laut berbeza? Walaupun dia air laut tapi ketumpatannya berbeza disebabkan oleh kepekatan air laut itu dan juga disebabkan suhu yang berbeza. Okay, jadi untuk kapal kargo ni, setiap kapal kargo ni dia ada garisan plimsoll. Okey, ada garisan plimsoll. Apa kegunaan garisan plimsoll ni? Okey, dia boleh menentukan arah selamat untuk kapal kargo ini berlayar. Untuk kapal ini berlayar sama ada selamat ataupun tidak. Bila tidak selamat, kapal tu dia tak boleh lebih muatan. Dia tak boleh lebih muatan sebab nanti tak selamat, kemungkinan akan karam. Kemungkinan akan berlaku benda yang tak sepatutnya lah. Okey, jadi tu sebab kena ada garisan plimsoll. Okey, garisan keselamatan ni. Okey, so nanti dekat bahagian tepi kapal ada huruf-huruf yang macam ni. Okey, setiap huruf ni dia akan mewakili dekat mana kapal tu akan berlayar. Macam TF ni dekat air tawar tropika, F air tawar, T air laut tropika, dan seterusnya ni lah. Kamu boleh baca ya. Okey, contohnya lah kalau dekat sini, dekat kawasan sini, S dekat lautan musim panas. So pastikan kapal ni tidak bawa lebih muatan. Jadi dia kena tengok garisan ni. Tidak boleh melebihi daripada paras yang sepatutnya. Okey, itu sahaja apa yang cikgu nak terangkan untuk hari ini tentang 8.2 kesan daya. Okey, terima kasih kerana menonton video cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, semoga bermanfaat ya.